Seorang penerbit Korea sepasang mata yang berprasangka dan kebenaran mengenai Malaysia, seluruh Korea Selatan kini dilanda kegemparan luar biasa. Sebuah rancangan dokumentari khas selama 8 menit mengenai Malaysia yang disiarkan oleh Perbadanan Penyiaran Awam Korea, KPS telah mencatat kadar tontonan mengejutkan mencecah 86%. Ini adalah rekor tertinggi dalam sejarah bahagian dokumentari pasaran penyiaran Korea. Ini bukan Malaysia yang kita kenal selama ini. Kita telah ditipu sepenuhnya. Kita akhirnya sadar betapa jahilnya kita. Selepas siaran, ruangan komen penonton Korea hampir lumpuh. Lebih menakjubkan, video ini diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa dunia dan mencatat puluhan juta tontonan di seluruh negara. Apakah kandungan yang terkandung dalam 8 menit pendek ini sehingga mencetuskan gelombang sedemikian? Penerbit Korea yang menghasilkan film ini sejurus selepas siaran mengakui di media sosialnya, "Saya pergi ke Malaysia dengan prasangka, tetapi semakin saya mengarahkan kamera, semakin saya berasa malu. Apa sebenarnya yang berlaku? Ini adalah kisah reality Malaysia dilihat melalui mata seorang Korea." Sekarang, mari kita teruskan ke kisah itu. Sebelum bermula, jika Anda boleh menekan suka dan melanggan saluran ini, ia akan memberi kami motivasi besar untuk memperkenalkan lebih banyak kisah. Salam sejahtera, saya seorang penerbit dokumentari yang berpangkalan di Seoul, Korea Selatan. Sudah 23 tahun saya berkecimpung dalam industri penyiaran, tetapi inilah kali pertama saya mengalami peristiwa seperti ini. Ia berlaku selepas dokumentari khas Malaysia 8 menit yang saya hasilkan disiarkan secara nasional. Pada mulanya ia adalah masa yang tenang, namun komen mula membanjiri akun resmi stesen penyiaran seperti orang gila. Pada mulanya saya menyangka ia adalah komen bantahan karena saya menjangkakan reaksi negatif terhadap laporan yang positif mengenai Malaysia. Namun kandungan komen yang ditunjukkan oleh penolong penerbit sama sekali berbeza. Penonton tidak marah, sebaliknya komen penuh penghargaan membanjiri. Isinya adalah tentang betapa melulunya tanggapan mereka selama ini. Malam itu saya tidak dapat pulang. Pelayan laman web resmi stesen tergendala karena terlalu banyak trafik. Komen bertambah pada kadar ratusan setiap menit. Apabila nomor kadar tontonan 86% muncul di screen, saya tidak percaya mata saya. Dokumentari melebihi 80% adalah sesuatu yang tidak pernah berlaku dalam tempo 20 tahun di Korea. Lebih mengejutkan lagi adalah apa yang berlaku selepas itu. 3 jam selepas siaran, sedutan video dimuat naik ke Twitter, kini X, dan dengan pantas melepasi 10 juta tontonan. Versi penuh yang dimuat naik ke saluran YouTube resmi stesen melepasi 5 juta dalam sehari. Sejak itu, perkara yang tidak terbayangkan berlaku. Penonton luar negara secara sukarela menghasilkan sari kata dalam bahasa Inggris, Cina, Spanyol, dan mula memuat naik. Penonton di China memberi komen bahwa mereka terharu selepas membandingkan dengan keadaan di negara mereka sendiri. Terutamanya, reaksi di Eropa sangat hangat. Seorang wartawan terkenal di Prancis menulis di Instagramnya, "Menonton dokumentari Malaysia ini yang dihasilkan oleh orang Korea membuatkan saya menginsafi prasangka saya." Perbadanan Penyiaran Awam Jerman juga menghantar message kepada saya, menyatakan hasrat untuk menghasilkan program khas Malaysia dalam format yang sama. Reaksi domestik Korea adalah yang paling meninggalkan kesan. Seorang penonton berusia 70 memberi komen di YouTube, "Sepanjang hidup saya memandang rendah Malaysia. Saya pikir ia hanya pulau kecil yang mundur. Tetapi selepas menonton rancangan ini, saya sangat malu sehingga tidak dapat tidur selama beberapa hari. Saya bersyukur karena masih boleh mengetahui kebenaran. Saya pasti akan pergi ke Malaysia tahun depan. Di kedai buku di Seoul, buku-buku berkaitan Malaysia habis dijual." Laman web Sekolah Bahasa Melayu mengeluarkan notis bahwa bilangan pendaftaran untuk mereka yang berumur 60 tahun ke atas meningkat 3 kali ganda. Tempahan untuk package pelancongan Malaysia di agensi pelancongan penuh sesak. Paling mengejutkan adalah tindak balas daripada stesen penyiaran lain. Saluran pesaing menyiarkan trailer untuk proyek serupa dalam tempo 2 minggu. Satu lagi stesen menyusun siri khas Malaysia. 8 menit yang saya hasilkan telah mengubah penyiaran Korea secara menyeluruh. Namun di hati saya, tahu bahwa semua ini bukan kebetulan. Sebelum menghasilkan video ini, saya, sama seperti orang lain, penuh prasangka terhadap Malaysia dan enggan melihat kebenaran. Hanya ada satu sebab mengapa saya berubah. Saya pergi sendiri dan melihat dengan mata kepala sendiri. Pengalaman itu mengubah hidup saya, dan akhirnya ia menggemparkan seluruh Korea. Sebenarnya niat saya semasa merancang dokumentari ini sama sekali berbeza.
Jujur, saya mau mendedahkan realiti sebenar Malaysia. Baru-baru ini saya terlalu kerap mendengar perkara baik tentang chip semikonduktor dan makanan Malaysia di Korea dan saya tidak selesa dengannya. Saya masih ingat semasa membentangkan cadangan proyek di bilik mesyuarat stesen. Saya berkata dengan penuh yakin, saya akan menunjukkan Malaysia yang sebenar bukan image yang dipermaniskan oleh media. Saya akan merakam dan membawa balik kedai-kedai lama kesibukan lalu lintas dan orang-orang yang tidak mematuhi peraturan. Ketua jabatan menasihati saya untuk berhati-hati, tetapi kata-kata itu sebaliknya memberi dorongan kepada keangkuhan saya. Apabila membentuk pasukan wawancara, saya sengaja memilih mereka yang tidak pernah pergi ke Malaysia. Secara zahirnya ini bertujuan untuk pemerhatian objektif tanpa tanggapan awal, tetapi pada hakikatnya saya mengumpulkan orang yang berkongsi pandangan saya. Pengarah fotografi dan penulis skrip juga mempunyai pandangan negatif terhadap Malaysia. Malam sebelum berlepas, saya tersenyum sendiri sambil merancang wawancara. Saya sudah memutuskan tempat dan perkara yang hendak dirakam. Pasar malam yang sesak, gerai jalanan yang kotor, orang yang tidak teratur. Saya yakin 8 menit sudah cukup untuk menyampaikan niat saya. Apabila tiba di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur KLIA, saya berkata kepada pengarah fotografi, jangan tertipu dengan luaran. Lapangan terbang memang dihias untuk orang asing. Saya yakin wajah sebenar hanya akan terdedah apabila kita masuk ke bandar. Dalam taksi menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur, saya terus memerhati sekeliling coba mencari kelemahan. Tetapi yang anehnya, apa yang saya nampak hanyalah jalan raya yang sibuk dengan tenaga dan sistem MRT, LRT yang teratur. Saya berpikir, mungkin hanya di sekitar kawasan pelancongan sahaja seperti ini. Malam pertama di hotel saya, masih yakin semasa merancang penggambaran keesokan harinya. Saya pikir, sebaik sahaja kita memasuki lorong dan kawasan kejiranan esok pasti ada sesuatu yang boleh kita rakam wajah sebenar rakyat Malaysia. Namun dari pagi kedua rancangan saya mulai goyah. Ini berlaku semasa saya bersarapan di hotel. Apabila pekerja restoran melihat, saya adalah orang asing, mereka menjelaskan menu dalam bahasa Inggris yang fasih. Bukan hanya seorang dua, tetapi semua pekerja melakukannya dengan penuh semangat. Saya sengaja mengemukakan permintaan yang rumit. Saya mau roti canai saya garing sedikit, teh tarik, separuh manis tanpa ais. Saya menjangkakan mereka akan menunjukkan sikap tidak mesra karena saya menyusahkan mereka. Sebaliknya, pekerja itu tersenyum dan bersetuju. Dengan riang malah berkata dengan penuh semangat, "Tak ada masalah, bos. Kami uruskan." Dia malah bertanya sama ada makanan, itu tidak sesuai dengan selera saya. Apabila melihat makanan yang tidak saya habiskan dan mencadangkan hidangan istimewa tempatan yang lain, keadaan yang sama berlaku apabila saya mula-mula keluar dengan kamera. Apabila bertanya arah, setiap orang memberi tunjuk ajar dengan mesra. Sama ada warga emas, pelajar muda, atau pekerja pejabat yang tergesa-gesa, mereka semua berhenti untuk menjelaskan kepada saya. Seorang malah menawarkan diri untuk memandu saya terus ke destinasi dengan motosikalnya. Adakah ini yang dipanggil budi bahasa Malaysia yang sering diceritakan? Saya mula keliru. Ini bukan image yang saya harapkan. Riak wajah pengarah fotografi dan penulis skrip juga berubah. Ia terlalu berbeza daripada jangkaan kami. Walaupun begitu, saya tidak berputus asa. Saya pikir pasti ada sesuatu yang akan ditemui di gerai makanan kecil di lorong-lorong. Saya yakin boleh merakam keadaan kebersihan yang teruk, layanan yang tidak mesra, atau penipuan harga. Tetapi jangkaan saya sekali lagi meleset. Gerai yang kelihatan lama itu mempunyai meja dan kerusi yang bersih. Penjual itu sangat mesra, dan harganya juga sangat berpatutan, malah lebih murah daripada di Korea. Penjual itu juga melayan kami, sepinggan sambal percuma sambil berkata dengan senyuman, "Selamat datang ke Malaysia." Petang itu saya kembali ke hotel dan memadamkan semua rakaman. Saya tidak boleh membawa balik bahan seperti ini ke stesen penyiaran. Ia benar-benar bertentangan dengan niat proyek saya. Selepas berpikir panjang, saya mendapat kaedah lain. Saya memutuskan untuk melakukan temu bual jalanan secara langsung. Jika saya bertanya kepada penduduk Seoul tentang Malaysia, saya pasti akan mendapat jawaban negatif. Saya hanya perlu merakamnya dan membawanya pulang. Kembali ke Korea, kami memulakan wawancara di jalanan yang sibuk di Seoul. Rancangannya adalah untuk membawa makanan Malaysia dan membiarkan warga Korea merasainya. Saya menjangkakan tindak balas seperti rasa pelik atau terlalu berminyak. Makanan yang disediakan ialah nasi lemak, teh tarik, dan durian. Saya pikir ini pasti tidak akan sesuai dengan cita rasa Korea.
Terutamanya durian dengan bau uniknya, saya yakin sukar bagi orang Korea untuk menerimanya. Subjek wawancara pertama ialah seorang pekerja pejabat lelaki berusia 30 komaan. Walaupun dia kelihatan tergesa-gesa, semasa waktu makan tengah hari, dia berhenti apabila kami memanggilnya. Apabila saya mengatakan ia adalah makanan Malaysia, wajahnya menunjukkan sedikit keraguan. Saya pikir ternyata ada penolakan. Namun, setelah dia mengambil suapan, nasi lemak matanya terbeliak. Dia bertanya, adakah ini benar-benar makanan Malaysia? Dia berkata rasanya kaya pedas dan beraroma lebih berperisa daripada bibimbap Korea. Dia malah bertanya sama ada dia boleh menghabiskan baki itu. Saya yang terkejut menjawab, ya sila makan semuanya. Subjek kedua ialah seorang suri rumah berusia 50 koma. Saya mencadangkan teh tarik kepadanya dalam perjalanan pulang dari membeli belah. Saya bimbang jika dia tidak suka tekstur atau kemanisannya. Tetapi setelah meneguknya, dia terkejut dan bertanya, apa ini? Dia berkata, buihnya lembut, tehnya wangi, dan sangat sedap. Dia bertanya di mana dia boleh membelinya. Kumpulan wawancara ketiga ialah sepasang kekasih pelajar university. Semasa melihat durian, pada mulanya mereka berasa mual dan menutup hidung karena bau yang kuat. Tetapi, setelah saya memujuk pelajar wanita itu, mengumpulkan keberanian dan mencoba sepotong, dia menjerit kepada teman lelakinya, ini betul-betul sedap. Teman lelakinya juga mengangguk, setuju setelah mencoba. Mereka menghabiskan baki durian dan berkata mereka pasti akan mencarinya di pasar malam jika mereka pergi ke Malaysia. Wawancara diteruskan, tetapi tiada seorang pun yang memberi tindak balas negatif. Semua orang terkejut mengatakan ia lebih sedap daripada jangkaan. Akhirnya, orang yang lalu lalang mula beratur ingin mencoba. Saya mula goyah. Ini bukan rakaman yang saya harapkan. Saya memberitahu pengarah fotografi, hentikan penggambaran tetapi orang ramai sudah berkumpul. Seorang warga emas berusia 70-an datang. Mendengar ia adalah makanan Malaysia, dia mencoba nasi lemak tanpa teragak-agak. Setelah menghirup aroma rempah, dia mengangguk dan berkata kepada saya, sepanjang hidup saya telah memandang rendah Malaysia. Sekarang baru saya sadar betapa jahilnya saya. Beliau berkata, hanya dengan melihat satu hidangan ini, beliau dapat merasakan betapa mendalamnya budaya makanan Malaysia. Kata-kata warga emas itu mendapat resonansi yang besar daripada orang di sekeliling. Reaksi semua orang adalah mereka juga mempunyai tanggapan yang salah tentang Malaysia. Setelah mencoba, mereka mendapati ia benar-benar sedap. Mengapa kita tidak tahu lebih awal? Pada saat itu, saya sadar bahwa pihak yang mempunyai prasangka bukanlah Malaysia tetapi kami sendiri. Saya amat menyadari betapa salahnya film yang saya coba hasilkan. Namun, penggambaran telah bermula dan budget telah digunakan. Saya perlu membawa pulang sesuatu ke stesen. Selepas berpikir, saya memutuskan untuk mencoba kaedah lain. Saya memutuskan untuk membawa balik produk Malaysia, berpura-pura ia adalah produk Korea dan menjalankan ujian. Saya pikir pasti akan ada tindak balas bahwa produk Korea lebih baik. Ini adalah harapan terakhir saya. Penggambaran seterusnya ialah ujian buta. Kami mengambil topeng muka mask Malaysia dan topeng muka Korea berjenama mewah dan meminta warga Korea menggunakannya. Saya yakin mereka sudah tentu akan memilih produk Korea. Produk yang disediakan ialah set penjagaan kulit. Kami menyediakan jenama kecantikan Malaysia yang terkenal dan jenama mewah Korea dan melaraskan julat harga agar setanding untuk perbandingan yang adil. Peserta pertama ialah seorang wanita berusia 40 Ain. Dia berkata dia berminat dengan produk penjagaan kulit dan bersetuju dengan senang hati. Selepas menggunakan kedua-dua produk secara bergilir, dia menunjukkan ekspresi tertekan. Kemudian dia menunjuk ke arah produk Malaysia. Serum ini lebih menyerap dan rasa lembabnya lebih lama. Saya menghela nafas lega, berpikir dia telah memilih produk Korea. Namun jangkaan saya sekali lagi tersasar. Pilihan beliau adalah produk Malaysia. Apabila jenama itu didedahkan, beliau sangat terkejut, berkata beliau tidak tahu teknologi kosmetik Malaysia begitu baik. Dia segera bertanya di mana boleh membelinya. Peserta kedua juga sama. Seorang pelajar universiti berusia 20-an, walaupun merendah diri, mengatakan dia tidak tahu banyak tentang penjagaan kulit, namun selepas menggunakan dia berkata dia merasakan perbezaan yang jelas. Akhirnya dia memilih produk Malaysia. Peserta ketiga dan keempat keputusannya sama. 8 daripada 10 orang memilih produk Malaysia. Setiap kali jenama didedahkan, orang ramai terkejut. Ada yang menunjukkan ekspresi tidak percaya.
Saya berpikir, adakah ini hanya masalah topeng muka? Oleh itu saya menyediakan produk lain. Produk elektronik barangan keperluan harian malah pelbagai jenis mie segera. Tetapi hasilnya tetap sama. Ujian mie segera sangat meninggalkan kesan. Korea adalah negara yang bangga menjadi raja mie segera. Saya pikir sudah tentu mereka akan memilih mie segera Korea. Tetapi mereka yang makan berkata bahwa mie segera Malaysia seperti jenama yang populer dengan perisa kari atau sup udang yang mengandungi pes sebenar lebih enak dan mewah. Seorang lelaki berusia 60-an berkata, "Saya hanya makan Shin Ramyun sepanjang hidup saya. Sekarang baru saya sadar betapa sempitnya pandangan saya. Sekarang saya tahu betapa enaknya mie segera Malaysia yang berperisa kuat ini. Selepas ini saya akan membeli mie segera Malaysia. Yang lebih mengejutkan adalah penilaian reka bentuk. Banyak tindak balas menyatakan bahwa produk kreatif dan budaya Malaysia mempunyai kehangatan dan kreativiti yang lebih baik daripada produk Korea. Penilaian ini sangat ketara di kalangan golongan muda. Seorang pelajar Universiti Reka, bentuk menganalisis produk Malaysia, mempunyai kehangatan yang manusiawi dan rasa kreatif yang unik, manakala produk Korea walaupun canggih, terasa agak digital dan terlalu sempurna. Mendengar kata-kata ini, hati saya terkejut. Saya merasakan bahwa kepercayaan saya bahwa Korea adalah yang terbaik selama ini mungkin sebenarnya hanyalah ilusi. Dalam perjalanan pulang selepas penggambaran, pengarah fotografi bertanya kepada saya, bagaimana kita hendak menyunting ini? Hasilnya bertentangan sepenuhnya dengan niat asal. Saya juga buntu, tetapi pada masa yang sama timbul perasaan aneh. Adakah betul untuk menyembunyikan kebenaran? Jika ia adalah kebenaran, hati nurani saya sebagai wartawan mulai timbul sedikit demi sedikit. Malam itu saya tidak dapat tidur. Saya melihat semula semua video yang direkam. Semua rakaman adalah kandungan yang memusnahkan prasangka saya. Setelah berpikir apa yang perlu dilakukan, saya membuat satu kesimpulan. Mari kita coba sekali lagi. Ini kali terakhir. Mari wawancara orang yang benar-benar pernah pergi ke Malaysia. Saya ingin mendengar pengalaman mereka. Mungkin ada petunjuk di sana. Sekali lagi saya keluar ke jalanan Seoul. Kali ini saya memutuskan untuk hanya memilih orang yang mempunyai pengalaman melancong ke Malaysia. Saya menjangkakan jika ia adalah pengalaman sebenar pasti ada kisah negatif. Adakah Anda pernah ke Malaysia? Bilangan orang yang menjawab ya lebih banyak daripada yang saya jangkakan. Saya merasakan bahwa dalam beberapa tahun kebelakangan ini bilangan orang yang melancong ke Malaysia telah meningkat secara mendadak. Subjek wawancara pertama ialah seorang wanita pejabat berusia 30-an. Dia berkata dia pergi bersama rakan tahun lepas. Dia tidak mempunyai jangkaan khusus sebelum pergi hanya karena ia dekat dan murah. Tetapi apabila dia pergi, ia sama sekali berbeza. MRT, LRT, sangat bersih orangnya, mesra, dan makanan melebihi jangkaan. Terutamanya, pemandangan malam menara berkembar Petronas KLCC benar-benar indah. Dia berkata dia mau pergi ke Pulau Pinang atau Sabah pada masa akan datang. Subjek kedua ialah pasangan suami istri berusia 50-an. Mereka berkata mereka pergi bercuti ulang tahun perkawinan. Suami itu ketawa dan berkata pada mulanya dia terpaksa mengikut istrinya, tetapi akhirnya dia yang lebih menyukainya. Beliau berkata, beliau terharu dengan kehangatan rakyat Malaysia. Apabila bertanya arah, mereka akan memandu terus ke sana. Di restoran mereka diberi lauk tambahan. Percuma, pemandu taksi juga menerangkan tempat pelancongan dengan mesra. Kumpulan wawancara ketiga ialah sekumpulan pelajar universiti berusia 20-anan. Mereka berkata mereka mengembara ke seluruh negara semasa cuti. Pada mulanya mereka memilih Malaysia karena mahukan perjalanan yang murah, tetapi selepas perjalanan itu, pandangan mereka berubah sepenuhnya. Mereka terkejut melihat betapa mudahnya Malaysia sebagai sebuah negara. Sistem pengangkutan awam Wi-Fi, awam sistem pembayaran touch and go, semuanya lebih mudah daripada di Korea. Seorang pelajar menambah, dengan budaya transit dan etika memberi tempat duduk di MRT, LRT Malaysia Korea perlu belajar banyak perkara daripada Malaysia. Pelajar lain mengangguk setuju dengan kata-kata ini. Subjek keempat ialah seorang nenek berusia 70-an. Dia berkata dia melancong ke Malaysia seorang diri. Dia sangat risau karena usianya, tetapi rakyat Malaysia sangat baik membantunya. Di LRT, seseorang segera menawarkan tempat duduk keutamaan. Di restoran mereka menerangkan menu secara terperinci. Apabila dia tersesat, seorang pegawai polis terus memanggil taksi untuknya. Beliau berkata dengan terharu,
Budaya menghormati orang tua di Malaysia nampaknya lebih jelas daripada di Korea. Subjek wawancara kelima ialah seorang ahli perniagaan berusia 40 konan. Beliau kerap melawat Malaysia, terutamanya di kawasan teknologi seperti Cyberjaya atau Pulau Pinang atas urusan kerja. Pada mulanya beliau pergi atas paksaan kerja, tetapi kini beliau sangat menikmati perjalanan perniagaan ke Malaysia. Beliau kagum dengan tenaga dan kecekapan industri teknologi Malaysia. Beliau menilai bahwa berbanding ketidakfleksibelan syarikat besar Korea, syarikat Malaysia lebih tangkas dan inovatif. Beliau menekankan bahwa terdapat banyak perkara yang perlu dipelajari, dan Korea juga perlu berubah. Semasa wawancara berterusan, saya menemui corak mereka yang tidak pernah ke Malaysia adalah negatif, tetapi mereka yang pernah pergi sendiri mempunyai pengalaman yang sangat positif. Perbezaan dalam pengalaman telah mewujudkan jurang persepsi yang begitu besar. Seorang profesor university menganalisis media Korea selama ini kurang melaporkan mengenai Malaysia atau cenderung ke arah sudut pandangan tertentu, menyampaikan maklumat yang berbeza daripada realiti sebenar. Ini menyebabkan rakyat mempunyai tanggapan yang salah. Pada saat mendengar kata-kata itu saya sadar, apa yang saya coba lakukan sekarang adalah jenis pelaporan yang menyimpang itu, coba menyembunyikan kebenaran dan mengukuhkan prasangka. Apabila penggambaran selesai malam itu saya berpikir lama, patutkah saya memadamkan semua rakaman setakat ini? Atau patutkah saya menunjukkan kebenaran seadanya? Saya bergelut antara hati nurani saya sebagai wartawan dan prasangka pribadi saya. Selepas bergelut, saya membuat keputusan untuk menunjukkan kebenaran, untuk mengakui bahwa prasangka saya salah. Saya memutuskan untuk menyiarkan apa yang saya rakamkan tanpa disunting. Saya pikir ini adalah etika minimum terhadap profesi saya. Kembali ke stesen penyiaran saya masuk ke bilik suntingan. Saya tidak dapat menyembunyikan jantung saya yang berdebar-debar. Saya memindahkan rakaman ke skrin dan mula menyemak satu persatu. Adegan mencoba makanan adegan, ujian produk adegan, wawancara jalanan. Semua rakaman mengandungi kandungan yang bertentangan sama sekali dengan niat asal saya. Rancangan untuk merendahkan Malaysia telah gagal sepenuhnya. Penyunting bertanya, bagaimana kita hendak menyunting ini? Hasilnya bertentangan dengan rancangan asal. Dia bertanya, sama ada saya mau menyunting mengikut rancangan asal atau mengikut apa yang dirakam. Saya teragak-agak seketika, tetapi segera membuat keputusan. Saya berkata santing mengikut apa yang dirakam. Kebenaran tidak boleh disembunyikan. Penyunting kelihatan terkejut. Jika begitu, kedudukan penerbit akan menjadi janggal. Adakah Anda oke? Saya menjawab, tidak mengapa. Kebenaran lebih penting daripada kedudukan saya. Saya rasa saya mesti mempertahankan hati nurani minimum sebagai wartawan. Tetapi selepas membuat keputusan itu, timbul kebimbangan lain. Adakah penonton akan memahami hanya dengan menyiarkannya seperti ini? Bukankah saya perlu berterus terang tentang niat saya yang menyimpang dari awal? Selepas berpikir, saya membuat keputusan penting. Saya memutuskan untuk menambah pengakuan saya pada permulaan video. Saya akan berkata jujur bahwa saya pada mulanya merancang laporan negatif tentang Malaysia, tetapi menyadari prasangka saya salah semasa proses wawancara. Saya menggigil apabila melaporkan kepada ketua jabatan. Saya menjangkakan bantahan. Namun, di luar jangkaan ketua jabatan menonton semua video dengan senyap dan mengangguk. Pilihan yang baik, katanya. Melaporkan kebenaran adalah tugas seorang wartawan. Malah kejujuran Anda tentang niat awal akan menjadikannya lebih meyakinkan. Beliau menggalakkan saya mengatakan bahwa penonton juga akan menghargai kejujuran ini. Tetapi, tindak balas dalam mesyuarat eksekutif adalah berbeza. Beberapa eksekutif kanan membantah keras mengatakan jika melaporkan perkara baik tentang Malaysia penonton akan menolak, terutamanya seorang eksekutif kanan yang lebih tua memarahi dengan kuat mengatakan ia tidak sesuai dengan kedudukan stesen. Namun tindak balas daripada eksekutif muda adalah berbeza. Mereka sebaliknya menyokong mengatakan, inilah kandungan yang diperlukan sekarang. Mereka menunjukkan bahwa generasi muda baru-baru ini mempunyai pandangan positif terhadap Malaysia. Mereka bertanya, adakah stesen penyiaran kita terlalu lama? Akhirnya selepas undian, ia diputuskan untuk disiarkan. Tetapi ada satu syarat, ia tidak boleh melebihi 8 menit. Niatnya adalah untuk mengurangkan kesan dengan memendekkan masa. Saya menerima syarat itu, saya pikir 8 menit sudah cukup.
Saya menilai bahwa jika saya hanya memasukkan kandungan utama, ia akan menjadi lebih berkesan. Proses menyunting semula adalah kerja keras semalaman memampatkan puluhan jam rakaman menjadi 8 menit, di mana adegan yang hendak dimasukkan, mana yang hendak dipadam, dan susunan mana yang hendak digunakan. Saya berpikir berulang kali, terutamanya bagaimana untuk memasukkan adegan pengakuan saya adalah kebimbangan terbesar. Jika terlalu panjang, ia kelihatan seperti alasan. Jika terlalu pendek, ia tidak akan terasa ikhlas. Akhirnya, saya meringkaskannya kepada kira-kira 1 menit. Saya melihat terus ke kamera bercerita jujur mengapa saya memulakan proyek ini dan bagaimana pandangan saya berubah. Saya mengakui kesilapan saya dengan suara yang bergetar. Setelah penyuntingan selesai, semasa tayangan akhir, saya tidak dapat menahan air mata semasa menonton video yang telah siap di bilik tayangan yang gelap. 8 menit itu menunjukkan sepenuhnya betapa salahnya prasangka saya. Ketua jabatan dan penyunting semua orang yang menonton tayangan itu memerhati video itu dengan senyap. Selepas video berakhir, tiada siapa yang bercakap untuk seketika. Message yang terkandung di dalamnya sangat berat. Malam sebelum siaran, saya tidak dapat tidur. Saya tidak percaya video ini akan disiarkan secara nasional esok. Saya takut dengan tindak balas orang ramai. Dan apa kesannya kepada kerjaya saya. Tetapi pada masa yang sama saya berasa lega. Sekurang-kurangnya, saya tidak menyembunyikan kebenaran. Saya juga berasa yakin bahwa saya telah melakukan perkara yang betul. Pada hari siaran, saya memerhatikan tindak balas masa nyata di stesen. Pada mulanya ia senyap. Orang ramai nampaknya belum memahami maksud video itu. Walau bagaimanapun, apabila adegan pengakuan saya berakhir dan wawancara diteruskan, suasana mula berubah. Artikel mula muncul di papan buletin dalam talian. Komen mula membanjiri. Yang mengejutkan mayoriti besar adalah tindak balas positif. Komen yang memuji laporan ini sebagai berani dan berterima kasih. Karena memberitahu kebenaran membanjiri. Pengakuan jujur saya sebaliknya mendapat simpati. Sudah tentu terdapat juga tindak balas negatif. Ada yang memanggil saya pengkhianat dan meragui. Sama ada saya disogok oleh Malaysia. Tetapi komen-komen itu dengan cepat ditenggelami oleh bantahan daripada penonton lain. Satu komen yang paling meninggalkan kesan. Seorang penonton menulis, "Terima kasih kepada penerbit saya menyadari prasangka saya. Saya malu karena menghakimi tanpa pernah pergi sendiri. Pada saat melihat komen itu, saya yakin saya telah membuat keputusan yang tepat. Walaupun hanya seorang sahaja yang dapat melepaskan diri daripada prasangka itu sudah cukup berharga." Sehari selepas siaran stesen penyiaran menjadi gempar, telepon berdering tanpa henti, email penuh sesak, wartawan membanjiri pintu stesen. Paling menakjubkan ialah kadar tontonan 86%. Ia adalah rekod tertinggi dalam sejarah bahagian dokumentari stesen. Ia lebih tinggi daripada episode akhir drama bersiri. Yang lebih mengejutkan ialah demografi penonton. Selain golongan muda, malah lapisan umur pertengahan dan warga emas berusia 70 komaan ke atas turut menonton. Ia adalah tontonan yang merangkumi semua peringkat umur. 3 hari selepas siaran, tontonan YouTube melepasi 500 Selepas seminggu, ia melepasi 1 juta. Selepas sebulan, ia melepasi 3 juta. Ini adalah kelajuan terpantas untuk kandungan penyiaran Korea. Komen juga meningkat puluhan ribu setiap hari. Saya meluangkan masa untuk membaca komen, karena saya ingin tahu tentang tindak balas orang ramai. Ramai berkongsi pengalaman mereka sendiri. Mereka yang pernah ke Malaysia memberi komen bahwa mereka bersimpati dengan kata-kata saya dan mempunyai pengalaman yang sama. Mereka yang belum pernah pergi berkata mereka pasti akan pergi sendiri kali ini. Reaksi warga emas sangat meninggalkan kesan. Seorang penonton berusia 70-an menulis, "Saya memandang rendah Malaysia sepanjang hidup saya. Selepas menonton rancangan ini, baru saya sadar betapa bodohnya saya." Seorang lagi mengakui bahwa dia mempunyai stereotip kompleks terhadap budaya Asia Tenggara sebelum ini, tetapi kini tahu bahwa pandangan itu salah. Beliau berkata, beliau akan mengajar cucunya untuk melihat dunia tanpa prasangka. Tindak balas daripada generasi muda juga hangat. Seorang pelajar universiti menulis bahwa pelaporan berat sebelah media menyebabkan dia tidak dapat melihat Malaysia dengan betul. Dia berkata dia mau pergi sendiri dan mengalaminya. Kesan siaran itu merebak ke seluruh masyarakat Korea. Di kedai buku-buku berkaitan Malaysia menduduki carta terlaris. Buku teks bahasa Melayu, panduan perjalanan, dan pengenalan budaya laris seperti pisang goreng. Pendaftaran di sekolah bahasa Melayu penuh sesak.
Kabarnya, ia meningkat lebih daripada 3 kali ganda daripada biasa. Terutama peningkatan mendadak dalam pelajar berumur 60 tahun ke atas adalah perubahan ketara. Agensi pelancongan juga sibuk. Produk pelancongan Malaysia laris dijual. Produk ke pelbagai bandar seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Melaka, Sabah, dan Sarawak semuanya populer. Yang lebih menakjubkan ialah pergerakan stesen penyiaran lain. Pesaing mula melancarkan proyek serupa. Rancangan yang memperkenalkan pelbagai bandar di Malaysia membanjiri. Ada stesen yang melaporkan teknologi semikonduktor Malaysia yang canggih, ada yang memperkenalkan budaya tradisional, kaum pribumi makanan di pasar malam, fashion modest wear, musik populer, dan pelbagai bidang lain menghasilkan program khas Malaysia. Begitu juga dengan surat kabar dan majalah. Laporan berkaitan Malaysia membanjiri. Terdapat suasana untuk menilai semula Malaysia dari pelbagai aspek seperti ekonomi, budaya, dan masyarakat. Sebuah akhbar terkenal menulis dalam editorialnya, Korea telah memandang rendah Malaysia. Selama ini mendesak agar apa yang perlu diakui, dan apa yang perlu dipelajari. Perubahan juga berlaku dalam dunia perniagaan. Syarikat Korea yang mencari kerjasama dengan syarikat Malaysia semakin bertambah. Seruan untuk mempelajari kelenturan ketangkasan dan kepantasan inovasi syarikat PKS Malaysia menjadi kuat. Kajian Malaysia di universiti juga menjadi populer. Bilangan pelajar yang ingin mempelajari bahasa Melayu serta sejarah budaya dan ekonomi Malaysia meningkat mendadak. Terdapat juga tindak balas dari dunia politik. Beberapa ahli politik mula mendesak pengukuhan pertukaran Korea-Malaysia. Mereka berpendapat bahwa memandangkan sentimen rakyat berubah dasar juga mesti mengikutinya. Tetapi, perubahan terbesar adalah dalam persepsi rakyat biasa. Apabila bertanya kepada orang ramai tentang Malaysia, di jalanan jawaban yang diterima sama sekali berbeza daripada sebelumnya. Seorang suri rumah berkata, dia jarang membeli produk Malaysia sebelum ini, tetapi kini dia secara aktif mencari produk yang berkualiti dan reka bentuk yang unik dan mengesyorkannya kepada orang di sekelilingnya. Di kalangan pekerja pejabat Malaysia juga menjadi topik hangat. Restoran nasi ayam Hainan populer semasa waktu makan tengah hari. Selepas waktu kerja, mereka berbincang dengan hangat mengenai drama Malaysia atau film seram tempatan yang populer. Malah di sekolah juga terdapat perubahan. Kabarnya stereotip negatif terhadap Malaysia berkurangan. Kanak-kanak berkongsi budaya Malaysia antara satu sama lain dan mempelajari skrip Jawi menjadi perkara biasa. Saya melihat semua perubahan ini dengan perasaan yang bercampur baur. Saya tidak pernah bermimpi bahwa keberanian kecil saya akan mencetuskan gelombang sebesar ini. Saya sekali lagi menyadari betapa kuatnya kuasa kebenaran. Tindak balas di Korea sungguh menakjubkan. Tetapi tindak balas di luar negara adalah lebih di luar jangkaan. Seminggu selepas siaran video itu tersebar ke seluruh dunia. Pada mulanya ia menjadi topik hangat di Malaysia. Media Malaysia melaporkan video ini secara besar-besaran, memuji keberanian penerbit Korea yang berani bercakap benar. Banyak artikel muncul, reaksi penonton Malaysia juga hangat. Banyak komen penghargaan. Syukur ada orang Korea yang boleh melihat dengan adil. Saya juga menerima banyak message yang menyatakan rasa hormat kepada saya. Tetapi yang lebih mengejutkan ialah apa yang berlaku selepas itu. Video itu melepasi Malaysia dan mula tersebar ke seluruh dunia. Sari kata dalam pelbagai bahasa telah dihasilkan dan orang dari pelbagai negara menonton video ini. Setiap pagi saya menyemak komen apabila tiba di tempat kerja. Komen dalam pelbagai bahasa seperti Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, dan Arab. Saya membacanya satu persatu menggunakan perisian terjemahan. Yang mengejutkan orang dari semua negara berkata perkara yang serupa. Mereka juga mempunyai prasangka terhadap negara jiran mereka. Tetapi selepas menonton video saya, mereka menginsafi diri. Seorang penonton Eropa menulis, saya orang Jerman dan saya mempunyai prasangka terhadap Perancis. Tetapi selepas menonton video Anda, saya bertekad untuk pergi dan mengalaminya sendiri. Seorang penonton di Amerika Syarikat mengakui prasangkanya terhadap Meksiko. Dia hanya melihat image negatif melalui media. Dia berkata dia mau pergi sendiri dan melihat wajah sebenar mereka. Penonton muda di Cina juga meninggalkan banyak komen. Mereka berkata mereka hanya mempercayai propaganda berat sebelah dan salah faham tentang dunia. Mereka kini mengakui bahwa Malaysia benar-benar tempat yang berperi kemanusiaan dan hebat. Yang paling meninggalkan kesan ialah komen daripada seorang pemuda Brazil. Dia menulis,
Saya mendapat keberanian selepas menonton video Anda. Saya juga seorang wartawan. Saya sadar betapa pentingnya untuk bercakap benar. Pemuda itu berkata, dia mahu melakukan proyek serupa di negaranya, menyiasat prasangka terhadap Argentina dan meminta nasihat saya. Saya gembira dan berkongsi pengalaman saya. Dengan tersebarnya video itu, sesuatu yang tidak dijangka juga berlaku. Pelbagai negara mula menghasilkan rancangan serupa. Dokumentari yang menyiasat prasangka terhadap negara jiran membanjiri. Seorang penerbit Prancis menulis email kepada saya, mengatakan dia mendapat inspirasi daripada video saya dan menghasilkan program khas Jerman. Beliau berkata, tindak balasnya sangat baik dan berterima kasih kepada saya. Sebuah stesen penyiaran di United Kingdom juga menghubungi saya dan menghasilkan rancangan yang menyiasat Ireland. Mereka banyak merujuk kaidah saya dan menyampaikan bahwa penonton menontonnya sambil mengalirkan air mata. Melihat perubahan ini, saya sadar prasangka ada di mana-mana di dunia. Tetapi saya juga tahu bahwa selagi kebenaran ditunjukkan, orang bersedia untuk mengubah pikiran mereka. 6 bulan selepas siaran, saya menerima jemputan untuk menghadiri persidangan penyiaran antara bangsa yang diadakan di Kuala Lumpur. Ia adalah tempat di mana penerbit dari seluruh dunia berkumpul. Di sana saya mendengar kisah-kisah menakjubkan. Ramai orang yang benar-benar mengambil tindakan dan berubah selepas menonton video saya. Ada yang melancong ke negara jiran, ada yang menghasilkan rancangan serupa, dan ada yang memulakan pendidikan tentang prasangka di sekolah. Seorang guru Jerman berkata kepada saya, selepas menunjukkan video Anda kepada pelajar kanak-kanak, secara sukarela, memulakan perbincangan tentang prasangka. Kelas itu adalah yang paling bermakna. Seorang profesor university di Amerika Syarikat berkata dia menggunakan video saya sebagai bahan pengajaran sebagai contoh case dalam mengajar kewartawanan. Tindak balas pelajar sangat hangat. Di tempat acara pada hari itu, saya juga berbual banyak dengan orang berkaitan penyiaran Malaysia. Mereka mengucapkan terima kasih kepada saya. Terima kasih karena orang Korea berani bercakap benar. Seorang penerbit Malaysia berkata, terima kasih kepada video Anda, hubungan rakyat Korea-Malaysia perlahan-lahan bertambah baik. Rakyat kedua-dua negara mula memahami antara satu sama lain. Anda telah mencipta permulaan perubahan itu. Mendengar kata-kata itu, hati saya sebak. Saya tidak pernah menyangka bahwa apa yang saya lakukan akan mempunyai makna yang begitu besar. Hanya dengan bercakap benar, dunia berubah sedikit demi sedikit. Saya masih menerima message dari seluruh dunia. Orang yang mendapat keberanian selepas menonton video saya, orang yang mula berubah, orang yang berterima kasih. Setiap kali saya membaca message-message itu, saya sekali lagi berjanji, saya akan hanya bercakap benar selepas ini, dan tidak akan tunduk kepada prasangka, memandangkan saya telah membuktikan sendiri bahwa keberanian seorang individu boleh mengubah dunia. Sila ingat juga, jangan menghakimi tanpa mengalaminya sendiri. Jangan menerima bulat-bulat image yang dicipta oleh media. Kumpulkan keberanian untuk mencari kebenaran. Itulah langkah pertama untuk mencipta dunia tanpa prasangka. Inilah kisah seorang penerbit Korea yang penuh prasangka, yang menyadari kebenaran selepas mewawancara Malaysia dan berani menyiarkannya. Sekian untuk kisah hari ini. Sila tinggalkan komen yang menyokong protagonis kisah ini. Sila tekan suka dan langgan saluran ini. Terima kasih karena menonton.